Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam video PDPC, dan untuk kali ini Ustazah akan membincangkan tentang satu tajuk daripada tingkatan 1 dalam bidang fiqh, iaitu istinja suatu tuntutan. Mari kita belajar dengan Ustazah untuk kali ini. Baiklah, pertama sekali kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan istinja dan hukumnya. Baik, dari segi bahasa, istinja ialah selamat daripada penyakit. Dan dari segi istilah ialah perbuatan yang menghilangkan najis yang keluar dari kubul ataupun dubur. Itulah dimaksudkan dari segi istinja. Dan apakah hukumnya? Okey, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian kita lihat pula apakah dalil nakli berkaitan dengan tuntutan beristinja ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, maka aku dan budak suruhan aku akan membawa bekas berisi air agar baginda dapat beristinja dengannya. Kemudian seterusnya kita lihat pula apakah alat-alat yang digunakan untuk beristinja. Yang pertama ialah air mutlak, dan yang kedua ialah benda kesat. Contoh benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja seperti batu, tisu, kertas, kulit kayu, kain dan juga daun kering. Itu adalah di antara contoh alat beristinja. Okey, ini contoh ya. Yang pertama, cuba lihat ya. Ni batu berbentuk kesat, keras, kering. Sama ada menggunakan satu biji batu ataupun menggunakan 3 permukaan pada satu batu. Satu biji batu dengan menggunakan 3 permukaan pada batu tersebut, ataupun menggunakan 3 biji batu. Okey, baik. Kemudian yang kedua adalah daun kering. Daun kering boleh juga digunakan untuk beristinja. Tidak boleh menggunakan daun yang berwarna hijau. Tidak sah istinja menggunakan yang berwarna hijau yang masih hidup. Yang sahnya ialah menggunakan daun yang kering. Yang ketiga, tisu. Boleh digunakan tisu. Jangan tisu basah. Tisu kering. Kemudian kertas dan juga kulit kayu. Kulit kayu yang kering. Apa yang penting ialah di sini ialah benda-benda kesat ini mesti ada 3K. Biasa Ustaz sebut 3K. Kesat, keras dan kering. Itu dia 3. Okey, kemudian lagi kita lihat lagi bahan-bahan yang diharamkan digunakan semasa beristinja. Apa bahan yang diharamkan digunakan semasa beristinja? Yang pertama ialah kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu Taala dan Rasul. Yang kedua, benda yang dihormati seperti makanan dan tulang. Tidak boleh digunakan. Yang ketiga, benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh. Dan lagi, kita lihat lagi apa lagi bahan-bahan yang diharamkan semasa beristinja. Benda najis atau benda yang terkena najis seperti tahi binatang yang kering. Benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutera. Itu adalah di antara bahan-bahannya. Kemudian
Apakah kepentingan beristinja ini? Yang pertama, mendapat pahala. Mendapat pahala. Yang kedua, ibadat sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Terhindar daripada jangkitan penyakit. Badan menjadi sihat dan cergas, memberikan keselesaan kepada diri dan orang lain. Itu kepentingan beristinja. Kemudian kita lihat pula 3 cara beristinja. Yang pertama, menggunakan batu dan air. Beristinja menggunakan batu dan air adalah merupakan cara yang paling afdal ataupun cara yang paling baik. Itu bagaimana caranya? Bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan, kemudian basuh dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Itu cara yang paling afdal lah. Dua-dua kita guna, batu dan air. Kemudian cara yang kedua, ini cara biasa kita guna ya. Seharian kita guna, iaitu menggunakan air. Menggunakan air. Bagaimana cara? Seperti biasalah, kita basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Dan cara yang ketiga, menggunakan batu ataupun benda kesat tadi, tisu ke, daun kering ke, kertas ataupun kulit kayu ya. Bagaimana caranya? Membersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau sebiji batu yang mempunyai 3 permukaan atau benda-benda kesat sehingga diyakini bersih. Okey, baik. Kemudian syarat-syarat beristinja dengan benda kesat. Yang pertama, alat yang digunakan mestilah suci, bersih dan kering. Yang kedua, najis yang pada kubur ataupun dubur masih belum kering lagi. Yang ketiga, najis tidak meleleh ke tempat lain seperti paha ataupun betis. Yang keempat, tiada najis lain yang melekat di tempat keluar najis. Okey, itu dia ya. Baik, kemudian kita lihat pula adab-adab semasa kita qada hajat. Yang pertama, tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti ayat Al-Quran atau nama-nama Allah. Yang kedua, membaca doa sebelum masuk ke tandas. Yang tiga, memakai selipar dan menutup kepala. Yang keempat, melangkah masuk ke tandas dengan kaki kiri. Yang kelima, menjaga aurat sehingga ke tempat membuang air, mencangkung dan berhati-hati dengan percikan najis. Dan lagi, tidak menghadap kiblat sekiranya kita qada hajat di tempat yang terbuka. Tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang seperti bercakap semasa membuang air dan memegang kubur atau dubur dengan tangan kanan. Tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti tempat berteduh, laluan orang ramai, dalam lubang tanah dan air tenang seperti tasik ataupun kolam renang. Dan lagi, beristinja sekurang-kurangnya sekali atau sunat ditambah menjadi 2 atau 3 kali. Membersihkan tandas agar dapat digunakan oleh orang lain. Melangkah keluar dengan kaki kanan dan membaca doa. Okey, itulah dia di antara perkongsian Ustazah untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri video PDBC akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ustazah supaya anda akan mendapat notifikasi untuk siri-siri video Ustazah yang akan datang. Dan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.